Bukan mesti orang tu ada duit tu dia jadi senang. Tak. Kita punya otak kita fikir. Tuan-tuan tengok, saya beritahu contoh satu family 5 orang naik kereta besar sampai di satu kedai. Bapa dia order chicken chop, mak dia lamb chop, bapa ni kakak dia sulung tu fish and chip and deal kau tak apa kau. Makanan lah semua hebat-hebat lah, tak ada nasi goreng kampung, tak ada semua hebat-hebat gitu je. 5 orang turun satu kereta kancil, 6 orang anak dengan mak bapak 2 orang, 4 orang anak, mak bapak 2 orang keluar bersempit-sempit gitu, seorang keluar tu bernafas. Kereta kecil ramai-ramai tu, anak pula hak jenis kontainer besar-besar gitu punya, kargo punya. Keluar tu bapa 2 orang dengan anak semua ada 6 orang. 6 orang order 4 je bungkus. 4 je nasi goreng biasa dengan nasi goreng kampung 2, nasi goreng biasa 2, Milo ais 1, ais kosong 2. 5 orang family hebat ni, 5 buka handset. Denny duk sembang dengan kawan dia, mak dia duk sembang dengan grup Tupperware, dengan grup tirai, grup bawang, grup mengumpatnya. Anak dia ada grup lain, semua pakat-pakat ada grup masing-masing lah. Siapa pun tak sembang sama-sama mereka. Yang anak 5 orang ni, 6 orang, 4 orang anak dengan 2 orang ni, meja sebelah riuh rendah. 4 orang ni duk gelak mai, adik ni cucuk pinggang adik dia buat macam kucing mai kat kaki kakak dia khayau melompat gitu. Anak hak dah jadi 2 duduk cerita kat mak dia jadi apa, anak hak sulung tu duduk universiti duduk cerita kat abah dia baru ni pensyarah duk buat lawak apa semua. Family tu main nasi 5 orang sampai chicken chop dia makan muka macam rimau nak bersalin masing-masing itu muka gitu. Lepas tu start kita belah mereka ni sampai nasi goreng 4 tu, dia tu kata pula pinggan kosong 2 pakat share. Duit tak banyak kan, tapi seronok makan luar gitu, bukan nak kenyang pun saja, syok makan kat luar. Tengok orang makan luar, kami ingat kami ada kancing tak boleh makan kat luar, kami pun makan kau. Abang nak boleh cerita kawan-kawan, share duduk makan. Milo ais 1 je, ais kosong yang banyak tu pakat share. Order tambah pula, panggil macam nak order Milo ais kosong juga, 1 lagi. Tapi tuan-tuan tengok kemesraan luar biasa. 6 orang tu walaupun kereta biasa, kereta kancil, tapi bapa dia rasa seronok, anak dia rasa seronok, mak dia rasa seronok, membesarkan anak-anak duduk dalam keluarga yang sangat tenang dan bahagia. Walaupun rumah mereka tu biasa je, mungkin PPRT, mungkin rumah kecil. Kalau belah Penang ada 42,750 square feet, cik rumah tu, hang kentut pun dengar rumah tu tak boleh lari mana. Tapi di dalam rumah yang kecil itu Allah bagi kebahagiaan luar biasa. Bukan kecil menjadi masalah. Tuan-tuan tahu Nabi SAW rumah dalam bahasa Arab kita panggil 2, satu baitun, satu manzilun. Tu dalam bahasa Arab kita panggil rumah. Tapi kedua-dua ini tidak dipanggil kepada rumah Nabi. Rumah Nabi SAW kita tak panggil baitun, kita tak panggil manzilun. Dan tu panggil apa Ustaz? Tuan-tuan pernah tak baca dalam Quran juzuk 26 ada surah nama dia surah Hujurat. Surah Hujurat tu tahu makna dia apa? Maknanya bilik-bilik. Bilik-bilik apa tu? Bilik-bilik itulah rumah Nabi. Rumah Nabi SAW Allah bahasakan sesuainya dia hanya satu bilik yang kecil je, bukan besar pun. Tuan-tuan nak tahu besar rumah Nabi macam mana? Tuan-tuan pergi ke Madinah, masa kita duduk jalan tu tengok rumah Nabi SAW. Itulah besar rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang Nabi SAW hidup dalam tu. Bukan besar mana. Kira Aisyah lena, Nabi semayang, kadang-kadang Aisyah kata aku kena tarik kaki aku sikit, takut masa Nabi semayang nanti kena kaki aku. Tuan-tuan boleh bayang satu level rumah macam bilik kita, tapi itulah rumah Nabi. Tapi hebatnya tuan-tuan, dalam ruangan yang kecil yang sempit tu lahir kasih sayang yang luar biasa di antara suami dengan isteri. Nabi SAW main lari-lari dengan Aisyah dalam rumah yang kecil itu. Ini kuntu ana wa Rasulullah SAW, aku dengan Nabi mandi min ina'in wahidin, daripada satu cebok. Kami sama-sama mandi, cebok yang sama Nabi mandi, cebok yang sama aku mandi. Main lari-lari
Kasih sayang luar biasa di rumah. Di rumah yang kecil Nabi SAW boleh sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Maksudnya dunia pun hebat, kasih sayang luar biasa, akhirat pun hebat. Dan di rumah yang kecil tu dah lebih kurang rumah sahabat Nabi SAW hasilkan daripada rumah yang biasa, yang mungkin tak sehebat rumah kita, tetapi keluar orang-orang yang jiwa perjuangan dia untuk Islam tu sangat tinggi. Keluar Mus'ab bin Umair, kita ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kita ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita ada Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, yang ketika peperangan Uhud itu muka dia dan badan dia ada 80 liang calak muka dia. Dia tak ikut perang masa pi perang Badar, dia tak pi. Dia macam kecewa sangat. Uhud ni dia rasa aku nak all out lah, macam nak balas balik apa yang aku tak pi. Tapi apa yang berlaku adalah separuh masa yang pertama tu jadi kelang, separuh masa yang kedua daripada Uhud tu jadi kelang kabut, jadi celaru, hang lari aku lari pi. Anas bin Nadar dia menuju ke arah Uhud, dia kata hampa lari apa mai. Tu dia aku tengok, aku duk bau syurga lah kat situ. Hampa duk belah apa? Mai jom kita pergi situ. Aku bau syurga. Sehingga dia syahid, muka, badan, belakang, depan totally lost. Lebih kurang 70 ke 80 tikaman pedang, tombak, panah, segala macam maknika, calak muka. Siapa pun tak boleh recognize dia kecuali adik perempuan dia, Rubaiyah binti Nadar. Dia kata, hey, this is my brother. Macam mana hantau? Aku tengok jari-jari dia, kami kenal, ni jari family kami lah, macam ni abang aku kenal dia. Angkat dia. Tuan-tuan, Ibnu Hajar ketika mensyarahkan hadis ni, sahabat-sahabat kata apa? Sahabat kata, kami yakin sangat ayat Quran dalam surah Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada di kalangan lelaki-lelaki, di kalangan hamba Allah yang menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat, kami yakin ayat ni turun pasal Anas bin Nadar kerana keberanian luar biasa. Ibnu Hajar ketika syarahkan hadis ni dalam Fathul Bari, dia kata, seseorang manusia apabila boleh menghidu bau syurga dalam satu masafah, dalam satu distance yang jauh, maknanya dia lebih hebat. Katalah 1000 tahun nak masuk syurga, dia boleh bau syurga, maksudnya hang tu orang hebat. 500 tahun tak masuk lagi tapi boleh bau dah, maksudnya orang tu amalan dia hebat. Tetapi Anas bin Nadar ini, kata Imam Ibn Hajar, bukan masa yang menjarakkan dia, bukan tahun yang menjarakkan dia, bahkan alam dunia dan alam barzakh, bau yang patut daripada syurga menembusi alam dunia mai dekat dia. Nak abad kata luar biasa. Lelaki jiwa pejuang ni keluar daripada rumah yang biasa, hasil didikan tarbiyah Nabi SAW. Tak mewah mana, tapi duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Semua bermula daripada rumah kita yang biasa, walaupun kecil tapi ada ketenangan. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam gua Hira tu, duduk dalam gua Thur tu berapa lama? 3 hari. Tuan-tuan tahu peliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam lari daripada Mekah naik ke gua Thur tu, duduk dalam tu, nak sampai ke destinasi hijrah tu jauh lagi. Yang tinggal itu tak jauh mana. Kafir Quraisy duk follow dah, duk ikut jejak langkah kaki kat padang pasir tu, duk follow pelan-pelan rapat-rapat ke tu. Maknanya apa? Maknanya takut, maknanya ketat, maknanya mereka boleh cari, jumpa, bunuh. Semua benda takut tu dia tergabung, duk ada dalam gua tu ni, sangat takut. Tapi tuan-tuan tahu tak, Nabi boleh tidur dalam gua Thur tu. Pelik tak pelik? Hei, Nabi ni orang takut mana boleh tidur? Boleh tidur. Kita tidur bila mengantuk. Ada orang tidur lepas aksiden, ada orang tidur. Ada tidur terus dah lah. Dia aksiden, lepas tu teruk-teruk dah.
Lepas tu dia tengok, Siden pergi lah. Dia ambil bantai, dia pergi tidur ke sebelah tu. Tak ada. Yang tu memang isyak gam lah tu. Pelik tengok perangai. Takut orang tak boleh tidur. Tapi Nabi boleh tidur. Takut-takut ke tu dalam keadaan kelang kabut tu Nabi boleh tidur. Tuan-tuan, saya nak abang. Lagi takut pada tu siapa dia? Ashabul Kahfi. Berapa hari dia bertidur? 309 tahun. Bapak lena tu dalam tu. Lamanya tidur. Hamba tak takut ke raja tu duduk hamba? Ulama bagi tahu, walaupun tempatnya kecil, tapi Allah bagi ketenangan pada Nabi SAW, kerana Allah ada bersama-sama di dalam hati Nabi SAW. Ketenangan luar biasa. Walaupun tempat kecil, Allah bagi ketenangan. Walaupun Ashabul Kahfi, dunia di luar gua itu begitu luas dan besar dan hebat, tetapi menemui ketenangan, boleh lena dalam keadaan senang, berdinasti-dinasti, berkhalifah-khalifah tukar apa semua tu, tapi mereka masih maintain dalam gua. Gua yang kecil mampu menidurkan mereka, ketenangan pada mereka, tapi ruangan luar yang sangat luas tu tak mampu menidurkan mereka. Jadi cemas mereka ni, rasa takut. Sebab apa? Sebab Allah bersama-sama dengan mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi ketenangan. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dalam telaga yang kecil tu, dia rasa lebih bahagia daripada luar, kerana dikelilingi oleh abang-abang dia yang dengki dengan dia, yang ira hati dengan dia, yang busuk hati dengan dia. Mereka kata dia bapa mereka Nabi Yakub sayang sangat dia. Mereka belasah dia, mereka petih kepala dia, lempak dia masuk dalam gua, dalam telaga yang buruk, di tengah padang pasir yang sejuk, yang gelap, yang keseorangan. Tapi Nabi Yusuf AS jelas bahagia di tempat yang kecil, kerana Allah ada bersama-sama dengan Nabi Allah Yusuf AS. Kita hari ini tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balik kita pada perbincangan awal kita balik. Sama ada seseorang itu memiliki wang ringgit yang banyak atau wang ringgit yang sikit, semua tu bukan persoalan dia, kerana kebahagiaan itu ada di hati kita. Kalau kita letak Allah tu nombor satu, dalam rumah kita ada agama yang sempurna, maka insya-Allah kemiskinan itu bukan menyebabkan seseorang itu akan jadi tenang tak. Kemiskinan tu biasa Allah bagi. Tonton tengok tak TV3, kadang-kadang orang kaya dia nak tidur tak boleh. Dia beli tilam tu. Tahu tilam tu 25,000 tilam ayak. Betul tilam tu. Kita tak pernah tengok tilam tu, tapi payah nak tidur tilam tu. Dia susah. Dia dah ayak tu. Tukar murah tu mahal. Dia beli tilam mahal, aircon mahal, rumah hebat semua, tapi tak boleh tidur. Nak tidur kena makan ni. Ubat banyak macam kotak tisu ni kena banyak. Boleh makan. Dia tidur sini tak boleh lena, dia tidur sini tak boleh lena. Aircon punya kuat tapi panas. Sebab apa? Sebab dia pegang sebelah dia, isteri dia tak tahu pergi mana. 2 hari tak balik rumah. Anak perempuan dia seminggu dah tak tahu pergi mana. Telefon tak angkat, tak tahu pergi mana. Anak lelaki pun tak tahu pergi mana. Family pun jadi tak ketahuan. Dia tengok je jam tu nak tidur malam kan, dia rasa nak bangkit, dia ambil tangan dia nak pusing jam balik. Macam dia nak bela anak pada awal balik, pada kecil balik. Salah banyak dah, hidup merepek. Kaya tapi tak pernah bawa agama dalam hidup dia. Tapi tonton tengok dalam TV3 kadang-kadang gelendangan tidur tepi jalan. Mereka tidur tepi jalan, mereka buat program bagi nasi bungkus kat mereka ni kan. TV3 tepi, apa mereka bawa ni? Ni apa, spotlight apa semua. Dia pergi kat satu brother tu tidur kat kaki 5 tu, bawa tu spotlight bapak besar-besar macam ni, macam tu. Lepas tu dengan kamera TV YB lah apa semua ada. Dia bergerak dia abang, Mamai kami nak interview sikit, nak bagi ni buah tangan, nak bagi duit lah apa semua ni. Cerita sikit macam apa hang tidur tengah jalan ni. Dia bangkit tau. Mamai tidur balik. Dia boleh tidur balik dengan kamera, dengan cerah, dengan orang ramai, dengan orang duk buat liputan, wartawan macam-macam duk tulis, duk pegang. Dia boleh tidur balik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu yang kata kaya tadi kena makan pil satu genggam tu. Hak kawan ni gerak pun tak bangkit. Sama kita hebat lagi daripada orang tepi jalan tu. Kita semua tidur, khutbah Jumaat tidur, kuliah subuh dengan abang menerap terus.
Ustaz seorang ceramah, hak lain dia boleh dinding tu, dia wabillahi taufiq, dia lain orang kata ya. Atau kita hebat lagi ketenangan. Tu kan ketenangan tu tak bagus. Tidak dalam sembahyang tu bukan satu benda, tidak dalam kuliah tu bukan satu benda. Tertidur tak apalah. Saya kalau tidur saya tak gerak tuan. Tahu tak? Ada satu ulama saya dah lupa nama dia. Dia duduk ceramah, ada seorang anak murid dia tidur. Celina. Lepas tu kawan sebelah dia perasan tok guru tu tengok dia. Dia buat begitu. Bangun. Dia buat begitu. Tok kata jangan gerak dia. Kerana dia dalam tidur sedang mimpi Nabi Muhammad. Nabi duk bagi kat dia petua, Nabi duk cakap dengan dia dalam mimpi. Jangan kacau dia. Lepas tu saya takkan kacau tuan-tuan tidur. Mana tahu mimpi Nabi Muhammad ke apa. Tak apa, ceramah saya tuan-tuan main bawa bantai tidur tu, lena tu macam tu, tak apa. Saya takkan gerak. Sebab mana tahu tuan-tuan memang muka wali Allah yang hebat-hebat ni. Tidur sat pun mimpi Nabi apa.